Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, get ready dengan you all punya kertas soalan. Kita dah bagi kertas soalan. So hari ni kita punya target adalah untuk bincang bahagian kedua. Sekarang boleh nampak tak saya punya paparan? Boleh. Okay, boleh nampak tak modul kecemerlangan SPM ni? Boleh. Okay, kalau kata bila saya ajar, andai kata saya kata ni nota, you all kena ingat. So you all please take note benda tu. Tolong take note benda tu. Okay, pertama sekali, bila datang soalan SPM ni, pelajar janganlah abaikan rumus dekat depan. Walaupun you rasa you ingat, please banyak kali saya ingatkan pelajar saya, check semula. Betul ke tak betul ke rumus yang kita salin. Walaupun kita salin rumus tu, kita takkan dapat markah pun. Tetapi bila kita salin, dia akan membantu kita untuk menjawab soalan tu dengan lebih tepat. Okey, anak-anak, kita terus pergi pada soalan yang pertama lah. Okey, soalan pertama, soalan 1A. Sekejap saya nak besarkan sikit skrin saya supaya semua orang nampak. Alright. Bila datang soalan yang macam ni, tentukan sama ada titik negatif 2, 4 ni, okey, memuaskan ketaksamaan. Kita ada 1 ketaksamaan dekat sini, 2 ketaksamaan dekat sini, 3 ketaksamaan dekat sini. Apa yang perlu buat? Kita tak ada cara lain. Hanya masukkan nilai pada X dan Y. Contoh saya ambil yang ni. Y lebih 3X tambah 5. Nampak tak? Saya ambil dengan simbol dia sekali. Saya tak ada tukar pun sama dengan. So, bila awak menjawab pun macam tu. Okay, kita tengok titik kita ada X dan Y. So, Y kita digantikan dengan 4. Biarkan simbol salin. 3 negatif 2 tambah 5. Bila you tekan kalkulator, you akan dapat negatif 6 tambah 5, negatif 1. Sebenarnya betul ke salah pernyataan ni? 4 kurang daripada negatif 1. Betul ke salah? Salah. Jadi, automatik bukan ini jawapan dia. So, jangan guna sama dengan. Kita guna yang ni dulu. Boleh. Yang ketiga. Okey, yang ketiga pun sama. Y lebih daripada 3X tambah 5. Kenapa Kita ada Y. Y kita dah dapat 4. Negatif 1 kita dah kira tadi. Kita akan dapat negatif 1. So, betul tak 4 lebih besar daripada negatif 1? Betul. Jadi, bila dalam peperiksaan SPM anak, saya selalu jumpa jawapan pelajar, dia tak tulis pada ruang jawapan. Bila tak tulis pada ruang jawapan, kami pemeriksa tak boleh nak bagi markah dekat awak. So, bila tulis jelas semula Y lebih besar daripada 3X tambah 5. So, dapatlah markah. Okey, dapatlah markah. 1 markah di sini. Sebab itu saya tak ambil sama dengan tadi. Sebab saya tahu nilai 4 dengan negatif 1 ni tak sama. Tak sama sebenarnya. Alright. Kita teruskan pada soalan B. Soalan B, bila ada, saya selalu dah tekan banyak kali dah dekat pelajar. Nyatakan 2 ketaksamaan. Anak, bila ada saja ketaksamaan, jawapan yang kita akan tulis mesti menggunakan simbol. Menggunakan simbol. Okey, simbol. So, kena faham penggunaan simbol ni macam mana. Simbol ni hanya akan ganti pada sama dengan. Okey, sekarang tengok satu-satu. Kita tengok yang ni. Okey, dia dah bagi dah yang ni. X tambah Y sama dengan 6. Dia dah bagi dah yang ni. So, kita tak perlu tengok lagi. Sekarang kita nak tengok yang ni. Kita tengok garisan yang berwarna kuning ni anak. Okey, kemudian kita tengok dia melorek di bahagian atas. Bila di bahagian atas, automatik kita punya simbol adalah lebih besar. Kalau dia ada sama dengan garis lurus, dia akan jadi lebih besar atau sama dengan. Itu sahaja. Cara menulis, jangan sesekali ubah kedudukan persamaan. Saya tahu kadang-kadang ada setengah dia pelajar, dia suka ubah sebab dia kata nak bagi Y juga. Contohlah, kalau soalan yang macam ni kan, dia ubah nak bagi jadi Y. Bukan tak bagi ubah. Tapi kalau you ubah, kalau salah, dia akan tak dapat markah lah. Rugilah. So, jangan ubah. Ini adalah markah bonus untuk awak. So, jawapan yang you akan dapat adalah Y
So dia lorek ke atas lebih besar daripada X. Ini je jawapan kita. Okey. Kita dah ada. Kita tinggal lagi satu yang kita tak ada. Lagi satu. So yang kita tak ada adalah garisan ini. Okey, anak, tips saya. Apabila garisan ini menyentuh pada paksi Y. Nampak saya lorek pada paksi Y. So, ataupun maka jawapan dia mesti Y. Kalau Y 5, so Y 5. Disebabkan lorekannya adalah berlaku di bawah garis, maka kurang, okey, kurang dan juga sama dengan, sebab garisnya adalah garis lurus. Boleh faham tak dekat sini? Jangan tinggal, jangan rasa susah nak buat. Okey, saya bagi contoh. Katalah tiba-tiba dia kata ada satu garisan dekat sini. Okey, saya bagi contoh sebab ala-ala kita dah buat teknik menjawab. Saya bagilah beberapa contoh supaya you all faham. So ini pembaris saya. Katalah lorekannya berlaku di bahagian ini merah. So anak, kita tengok. Garisan merah ini adalah garis lurus yang menyentuh, yang menyentuh pada nilai 3. 3 ini terletak pada paksi X. So jawapan yang sepatutnya adalah X3. So lorekannya berlaku di sebelah kanan, jadi lebih besar. Dan garis lurus, so ada sama dengan. Sangat mudah sebenarnya. You akan susah sikit kalau dia suruh you bina persamaan. You akan susah sikit. Kalau soalan tu suruh you bina persamaan, you tak nak bina persamaan nota Kalau soalan tu suruh bina persamaan, kita hanya boleh menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C. Di mana kita kena cari kecerunan dan juga nilai pingkasan Y. Ya. Lepas tu kita tengoklah kedudukan situ. So untuk hari ni 3 markah, jawapannya adalah 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kalau siapa yang dah buat boleh check. Okey ya, ada apa nak tanya? Yang A tu tak apa jelas cikgu. Kena masukkan nilai je. Ya, kena masukkan nilai. Nampak ni saya buat sini. So Y ni 4, saya nampak tak saya letak bawah 4 ni di bawah Y. Kemudian tempat X ini saya gantikan dengan negatif 2. Nampak tak? So you all cari nilai. Tak ada cara lain Selalunya soalan 1A ni dia suka keluar dalam soalan objektif. Tapi sekarang tak mustahil. Dia boleh keluar bila kat mana-mana je. Ya? Alright. So saya teruskan kepada soalan kedua. Boleh Boleh cikgu. Okey, soalan kedua. You all semua dah dapat. Okey, saya nak highlight yang ni dulu. Pertama sekali, kaedah matriks tidak dibenarkan. Walaupun jawapan awak akhirnya betul, awak tidak langsung mendapat markah, melainkan hanya mendapat markah untuk persamaan sahaja. So, jangan buatlah. Alright, saya bagi tip. Kaedah yang senang nak buat. Raja 2 menunjukkan 2 set, yang ditawarkan oleh sebuah restoran makanan di ibu kota. Kemudian dia kata, kedua-dua set yang ditawarkan melibatkan salad buah dan juga, dia sebut ni, salad buah dan juga potongan kek. So, yang disebut dulu X, yang disebut kedua adalah Y. So, disebabkan ini satu kek je, X lah. You jangan tulis 1X. Tak boleh tulis 1X. Dalam matematik, hukum you meletakkan pemalas 1 tu dianggap tidak habis you buat soalan. Tidak habis jawapan you. So kena letak X. Jangan 1X. Tak boleh. Okay. So you ada 2 kek, 2 Y lah. So saya letak 2 Y. Now, you ada X tu ada 2 bahagian set B, 2X dan Y. So dia kata, dengan mewakilkan harga bagi semangkuk salad buah sebagai X, dan harga bagi sepotong kek Y, hitung harga bagi semangkuk salad dan sepotong buah. Sekejap saya nak ni sebab saya nak sharing calculator kejap lagi. Alright. So pertama sekali anak-anak, kita akan buat persamaan. So persamaan kita adalah X tambah 2Y sama dengan 5. Persamaan kedua kita adalah 2X
tambah Y sama dengan 7. Tips saya. Kalau kita nampak pemalar dia ni macam X dengan 2X, kita tahu dah. Kita jadikan sama. Melainkan dia tak dapat samalah. 3X dengan 10X tak boleh sama kan? You tak boleh guna kaedah penghapusan. Contoh. Kalau unknown tu pemalar dia 3 dengan 10. 3 dengan 10. Tak ada pun sifir 3 dalam yang dapat 10. Tak boleh lah. Susah lah you. Kalau you nak guna kaedah penghapusan. Susah lah you. Right. So kalau macam ni kita tahu X dengan 2X. Senang je lah. Kita akan darab 2. So kita buat macam ni. Persamaan pertama, persamaan kedua. So persamaan pertama ni kita darab dengan 2 sebab kita nak samakan pemalar. So bila darab dengan 2 sini 2X tambah 4Y sama dengan 10. Yang ni kita akan tulis sebagai persamaan ketiga. Kalau tanya saya biasanya saya akan garis macam ni. Saya tak mau kacau. Saya tak nak kacau kat situ. So, saya akan tulis semula 2X tambah Y sama dengan 7. Ini adalah persamaan kedua tadi. So, daripada sini kita garis. Bila kita nak guna kaedah penghapusan, kita kena faham bagaimana kita nak hapuskan nilai X. You ada 2X dekat atas, bawah pun 2X. So, operasi tolak. Anak, dengar sini. Bila you nak buat persamaan, you letak kurungan. You jangan tak letak kurungan. Sekali lagi you salah. Okey, 2X tolak 2X, habis. 4Y, negatif. Tolak, tambah. Jadi tolak lah. 4Y tolak 1Y. So, you akan dapat 3Y. 10 tolak 7. You akan dapat 3. Akhir sekali, Y dapat 1. So, bila Y dapat 1, masukkan semula Y ni dalam persamaan atas kali yang 1 tadi. X tambah 2Y sama dengan 5. X tambah 2 darab Y ni jadikan 1 sama dengan 5. Akhir sekali, X sama dengan 3. Okey, buatlah tanda hashtag. Maksudnya itu jawapan awak. Perlu tak nak tulis X tu salad buah, Y tu kek? Tak perlu. Tak perlu. Kenapa saya cakap tak perlu? Tak perlu kalau you dah label macam saya. Sini X, sini 2Y. So pemeriksa dah nampak dah. Oh, pelajar ni dia kata X ni salad buah, Y ni adalah kek. Jadi kalau awak tanya saya, tak perlu. Kita masih boleh terima jawapan awak. Tak ada masalah. Alright. Ada apa-apa lagi masalah kat sini? Kita boleh teruskan? Boleh. Ataupun kalau dia kata cikgu dia kata harga, boleh, you boleh je tulis Y sama dengan RM RM1 juga diterima. RM RM3 juga diterima so kita boleh terima kat situ. Alright. Seterusnya saya nak pergi kepada soalan ketiga. Soalan ni anak, dia memang suka keluar. Tapi saya nak bagi tips dekat awak. Saya tak nak you buat kesilapan yang boleh you menyebabkan hilang markah dengan mudah. Okey. Kaedah pertama. Bila datang sini, kita explain macam biasa. Semua orang pandai. Negatif 2X darab X. Dapat berapa? Bagi tahu saya. Negatif 2X kuasa 2. Okey, bagus. 2X kuasa 2. Negatif 2X darab dengan positif 3. Dapat apa? Negatif 6X. Okey, bagus. Negatif 6X. Sama dengan negatif 8. Sekejap lagi saya bagi tips. Okey. Dalam persamaan, sekarang nak bagi. Kalau dalam persamaan anak, dalam persamaan mesti buat sama dengan sifar. Jangan tak tulis sama dengan sifar. Kalau tak tulis, salah. Jangan tak tulis. So, kita pindahkan negatif 8 ke sebelah. Negatif 2X kuasa 2 tolak 6X tambah 8 sama dengan sifar. Okey, dah betul dah ni tips saya. Sama dengan sifar. Tips yang kedua. Apabila persamaan kuadratik ke kubik ke persamaan, pemalar A tak boleh dalam keadaan negatif. Kena tukar dalam positif. Jadi bila kita tukar, dia akan bertukar
tanda lah. Dia akan jadi 2x kuasa 2 Tambah 6X. tambah 6x Tolak 8. tolak 8 sama dengan sifar. Okey, sekarang saya nak share dengan awak. You all nampak tak kalkulator saya? Sekejap saya baru nak buat keluar kalkulator. Mana you? Okey, nampak tak kalkulator saya? Allah, ada dua kalkulator. Nampak. Ada dua lah pula. Sekejap. Buang satu. Okey, nampak kalkulator kan? Okey, so siapa yang ada kalkulator, you all boleh pakai kalkulator. Okey, tekan mode. Okey, mode, ambil mode 3 kali. So, saya tekan mode lah. 1, 2, 3. Ambil EQN. Okey, siapa yang dah lupa, you all ingat balik. EQN 1. Jangan ambil unknown. Anak, you kena faham. Unknown ni adalah mewakili huruf. Anu. X, Y, Z, V, M. Huruf. So, ini adalah satu unknown je. X. So, kita akan pakai degree. So, saya tolak ke tepi je. Kalkulator saya. Degree. Degree ni adalah kuasa. So, kuasa tertinggi kita adalah 2. So, kuasa 2. So, kita tekan 2 lah. Okey. Dalam kalkulator, siapa yang ada kalkulator, you can explore, you can tulis, balik ingat. A, 2. So, tekan 2 sama dengan. Bila dia keluar B, 6. Tekan 6. Tekan sama dengan. Bila dia keluar C, 8. Bukan 8, tapi negatif 8. Mesti tulis dengan tanda dia. So, sama dengan. Daripada sini, awak dapat X1 tu nilainya 1. X2 tu nilainya negatif 4. Okey, saya tulis balik. Daripada kalkulator yang awak dapat, okey, daripada kalkulator, X1 sama dengan negatif 1 ni pada kalkulator tau. X1 ke negatif 1? Saya lupa dah. 1. Okey, 1 dan juga X2 you adalah negatif 4. Tip saya yang ketiga. Tadi tip saya yang pertama, saya cakap persamaan mesti sama dengan kosong. Tip saya yang kedua, saya dah cakap kuasa tertinggi tak boleh negatif, kena jadikan positif. Tip saya yang ketiga, bila dah dapat daripada kalkulator, okey, you nak buat pemfaktoran. You akan buat kurungan 2 sama dengan sifar. Dekat sini tinggalkan ruang dulu. Nampak? Saya ada tinggal satu ruang untuk saya menulis. Kenapa? Kejap lagi saya nak share. 1, bila tukar akan jadi X tolak 1. Yang ni akan jadi X tambah 4. Kita tulislah semula. Oleh itu, X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. Anak-anak dengar. Dengar sini tips X darab X, you dapat X kuasa 2. You dapat X kuasa 2. Sedangkan ini 2X kuasa 2. So, you nak X kuasa 2 saja. Jadi, semua ungkapan dibahagikan dengan 2. So, you all tulislah semula X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 sama dengan kosong. Mesti tulis. Betul. Tak tulis tak dapat markah anak. Kosong? Tips. Yes, kosong. Walaupun jawapan you dekat bawah tu betul. Yes. Sebab tu saya kata kena faham betul-betul. Okey, saya kongsi bagaimana pemakahan itu diberi. Pemakahan pertama diberi adalah apabila ini. Nilai ini menjadi positif. Pemakahan kedua diberi kedua atau kadang-kadang dia tak bagi ini. Dia terus bagi dekat sini. So salah satu pemakahan kedua diberi adalah apabila you buat pemfaktoran dan ada sama dengan kosong. Mesti ada baru dapat. Ketiga dan keempat. Boleh faham? So tak mau buat salah lagi. Okey saya ulang. Tips yang pertama, saya cakap mesti sama dengan kosong. Tips saya yang kedua, ini mesti jadikan positif. Okey, positif. Tips saya yang ketiga, tinggalkan ruang supaya you all faham. Tips saya yang keempat, buat pemfaktoran mesti sama dengan kosong. Dan jangan tinggal macam ni. Mestilah tulis balik sebab markah akhir dekat sini ada 2 markah. Andai kata tak buat X kuasa 2 tambah 3X ni. Apa yang berlaku? You mungkin hanya dapat 1 markah saja di bahagian atas. Okay? Walaupun jawapan bawah tu betul. So, kena fahamlah. Tapi saya tak tahulah tiba-tiba tahun ni berubah kan. Tapi kita tak nak lah. Kita buat yang terbaik. Berubah ke, tak berubah ke, itu bukan kerja kita. Kerja kita nak buat yang terbaik. Okay, siapa yang nak snap, you all boleh snap. Siapa yang nak salin, you all boleh salin.
Tapi jangan risau, saya ada buat rakaman. So Cikgu. kita boleh ulang balik. Yes. Nak tanya macam mana yang negatif 2x tu boleh jadi positif. Lepas tu yang 8 tu boleh jadi negatif. Bagus soalan ni. Okay, bagus. Okay, kenapa? Okay, macam ni. Dia asal negatif, saya tulis sini lah supaya you all nampak. Saya tak mau kacau kat situ. Tolak 6x tambah 8 sama dengan sifar. Kita nak benda ni jadi positif. Ini negatif kan? Jadi semua ungkapan dalam ni darab dengan negatif. Negatif darab negatif positif. Negatif darab negatif positif. Negatif darab positif negatif. Sebab tu dapat jawapan balik. Yes. Okay, faham. Faham Alright. So, faham kat sini. Kita pergi pada soalan keempat. Okay, kita tengok soalan keempat. Okay, ni tips saya. Banyak cikgu bagi macam-macam tips. Terpulanglah dekat awak. Awak nak tips yang mana? Bab matematik ni sebenarnya sangat mudah. Jadi, dia ada banyak tips. Tips saya, okay, dengar Namakan sudut di antara satah CEF. So, saya ada dua satah kat sini, CEF. Dengan satah ADEF. Okay, tips saya. Satah yang pertama, semua huruf saya buat bulat. C, E, F. Langkah kedua saya, satah yang kedua ni, semua huruf yang terlibat saya buat pangkah. A, D, E dan F. Okay. So, kalau kita tengok pada gambar rajah, saya ada bulat, saya ada pangkah, saya ada bulat pangkah. Okay, nota saya. Bila nak mencari sesuatu sudut, tak kisah satah boleh, garis boleh, tak kisah. Dia punya hukum bulat, bulat pangkah, pangkah. Jangan tertukar. Okay, bulat kita ada huruf C saja. So, C lah. Bulat kita ada huruf C saja. Pangkah kita ada E dan ada F. Bulat pangkah kita ada E dan ada F. Pangkah kita, E ni dekat jatuh pada D. F ni jatuh pada A. So, kita ada dua sudut. Sama ada CED ataupun CFA. Tetapi kita akan pilih yang mana yang paling dekat dengan C, E ataupun F. You all boleh nampak ni? Mana yang lagi pendek? E. So jawapan dia adalah CED. Itu sahaja. Namakan sudut, buat tanda simbol sudut ni, you all tulis CED ataupun sudut DEC. Kena tulis antara dua ni Pastikan tulis dua ni. Mana-manalah salah satu. CED atau DEC tu sama saja. Okay? Sama saja. Right. So, kita tengok kita tengok. Hitung bila datang ni sudut antara satah, tip dia mudah. Sama ada you akan menggunakan sin, you akan menggunakan, saya tak hafal, cos, ataupun you akan menggunakan tan. Saya, ni formula saya lah. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Terpulang ada cikgu bagi soala, toala, sohla. Terpulang. Sama je. Sin, cos dengan tan. Okey. Sudut kita, anak, sudut kita terletak dekat sini. Nampak saya highlight ni? Okey. Tengok saya buat ulang kaji hari ni. Daripada sudut ini, 10 ini, garisan CD ini adalah garisan yang bertentangan dengan sudut kita. Bertentangan, opposite. Manakala 5 ini adalah bersebelahan dengan sudut S. So, kita ada T dengan S. T dengan S. S dengan T. So, kita akan pilih ini. Sebab sini ada T dengan S. Kalau kita ambil ni, kita cuma ada T dengan H. Kita ada S dengan H. Sedangkan kita ada T dengan S. So, kita akan guna tan. Ni cara menulis. Tan sudut tentang persebelah. Okey. Tentang kita adalah 10/5. Bila nak cari sudut sama dengan, terus tekan kalkulator. Kalkulator, on. Okay, saya pindah sekejap On.
Cik keluar dulu. Tan. Bila pindah, dia akan jadi shift. Tan. 10 bahagi 5, you dapat 2 lah. Sama dengan. Okay. Tip saya. Bila you dapat nilai dalam kalkulator 63.4349 ni, tak payahlah you all tukar kepada yang ni. Sebab kalau tukar, takut you all salah bunda. So, saya tak nak you all salah. You all tulis sahaja 63 perpuluhan ambil 2 titik perpuluhan. 63.43. Okay. So, data kita adalah 63.43 darjah. Okay. Satu benda yang selalu saya jumpa bila pelajar buat salah. Kat mana? Saya share terus kesalahan pelajar yang selalu buat salah. Dia buat macam ni. Theta sama dengan tan 10/5. Apa yang dia salah? Ni, apa yang dia salah ni? Sedangkan dia buat jawapan betul tau. Tapi dia tak dapat markah. Apa yang dia salah? Sama dengan. Salah? Shiftan. Tan -1. Tan inverse. Yes, dia lupa letak benda tan -1. Kalau dia letak, betul. Tapi kalau dia tak letak, salah. Faham tak? Sebab tu saya ajar pelajar saya senang. You tak perlu nak tulis lah benda ni. Tak perlu nak tulis. You buat yang ni je. Tan theta 10/5. Terus dapat markah. Lepas tu theta dapat markah. Sebab markah dia hanyalah 2 markah sahaja. Okey. Saya nak teruskan soalan kelima. Ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Okey, bagus. Kita pergi soalan kelima. Right. Yang ni. Soalan 5A. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk benar atau palsu. Jadi janganlah tulis salah. Kalau tulis salah cikgu, tak boleh lah sebab dia punya jawapan sama ada benar, palsu. Dia tak ada betul salah Tak ada tau nak. Jangan tulis tau. Sebab saya pernah jumpa bila saya marking paper, tak ingatlah tahun bila, dia tulis salah. Mana boleh dapat markah? Matematik ni tak boleh. Dia kena, matematik ni dia rigid tau. So, dia tepat. Benar ke palsu? Tak ada betul salah, tak boleh. Sebab ikut arahan dia. Okay. Mudah je. 5 ialah nombor ganjil. Betul ke salah yang ni? Betul. Betul. Okay, betul. 2 ialah nombor perdana. Betul ke salah? Betul. Betul. Bila dan menggunakan kata hubung dan, maka jawapan dia adalah apa? Benar ke palsu? Benar. Benar. So siapa yang tulis, you all tick lah. Nanti you all boleh update markah dekat cikgu awak Benar. So tulislah benar. Benar. Okay, saya bagi tips sikit Kalau kata hubung dan, siapa nak salin-salin lah. Kalau benar, betul-betul, jawapan dia betul. Kalau betul, salah. Satu betul, satu salah, salah. Satu salah, satu betul pun salah, palsu. Salah-salah, automatik lah, palsu. Dan ini saja hukum dan. Selain daripada sini, dia akan jadi palsu. Terbalik pula dengan atau. Okey, terbalik pula dengan atau. Kalau kata hubung atau, betul-betul benar. Betul salah benar. Salah betul benar. Salah salah barulah dia akan jadi palsu. Nampak tak beza? So, tolong faham benda ni. Kalau kata hubung ataupun perhubungan, biasanya dia akan guna dan atau. Dan atau. Okey. Okay. Sekarang saya nak pergi 5B. Alright. Saya bagi tips satu. Kalau ada depan semua. Kalau ada perkataan depan semua, semua ni adalah ini. Semua ini adalah ini. Semua. Tips dia, kalau kat sini PQRSTU, sini pun akan jadi PQRSTU. Dia sama Okay. Kemudian, implikasi ke, premis ke, semua kaedah dia sama. Sisi sama panjang. So, dia dah ambil dah ayat ni. Sisi sama panjang. Saya potonglah kat sini. Yang dia tak ambil apa? Poligon sekata. So, bila kita tulis PQRST, jangan tertinggal walaupun satu huruf. Ialah
poligon sekata. Yang ni senang dapat markah tau. Tapi senang hilang markah. Katalah tertinggal perkataan sekata, hilang markah. Tertinggal PQRS dia tulis, T dengan U tak tulis, tak dapat markah. Jadi kena tengok betul-betul, ya. Kena tengok betul-betul cara penulisan, ejaan. Jangan salah tau. Benda yang mudah-mudah macam tu. Okey. Saya nak pergi pada bahagian C. Bahagian C ni, anak, bila dia sebut perkataan berdasarkan Raja 5, buat kesimpulan umum secara aruhan. Okey. Dia dah sebut tau. Sebelum ni kita selalu cakap ada N kan. Tak, kali ni dia sebut. Dia nak apa? Panjang hipotenus R bagi segitiga bersudut tegak dalam sebutan sisinya P dan Q. Dia nak yang ni. Dia sebut yang ni. So, nak tak nak, kita kena buat formula. R sama dengan punca kuasa 2, P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Ada tak yang buat? Ada tak yang buat? You all buat tak ni? Okey, pemakaan dia diterima sama ada you tulis macam ni atau R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Ini sahaja Ini sahaja jawapan dia. Tak ada jawapan lain. Okey? Ini sahaja. Okey. Soalan kedua, cari nilai R. Ni masukkan nilai je lah. P21, Q28. So, you tekanlah kalkulator. Punca kuasa 2, P21, 21 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2. So, bila you tekan kalkulator, you akan dapat nilai berapa? Siapa yang buat? Ingat tak? Ingat. Berapa dapat? 35 cikgu. Okay, bagus. 35. Okay, so 35. Inilah jawapan dia Jawapan dia. C1 dan C2. Jadi janganlah pelik. Tak pernah jumpa pun soalan ni cikgu. Tak boleh lah. Dia kan boleh buat macam-macam. Cari isi padu pepejal lah, isi padu silinder lah. Dia boleh tanya you macam-macam. So you jangan rasa macam tak boleh buat. No. Boleh buat. Okay. Saya nak terus kepada soalan ke-6. Soalan ke-5 saya dah ulang kaji serba sedikit tentang tajuk penakulan matematik, anak. Yang ni markah dia paling banyak 6 markah. Paling standard 5 markah. So tak mau lagi tak dapat markah. Tak nak lagi. Okay. Kita pergi pada soalan ni. Saya suka soalan ni. Saya nak bagi tips kat awak. Okay. Raja menunjukkan anak sisi 4 selari. Bila dia sebut selari, apa yang sama? Saya tanya awak ni. Kecerunan. Yes, bagus. Kecerunan adalah sama. Okey, nota kita Nota kita lah. Saya tulis nota sikit untuk awak ingat. Apa yang tak ingat, you all tulis balik lah. Nota. Kalau selari sama adalah kecerunan sama. Selari ni maksud dia dua garis selari yang tidak bersambung arah yang sama, arah yang sama, bentuk yang sama tapi tidak bersambung. Itu garis selari. Dan bila kita nampak ada tanda ni, bila kita nampak ada tanda ni, tanda nak panah ni, automatik anak belajar menulis. M, cari M sini berapa, automatik M dekat sini pun sama. So, bila persamaan garis lurus, saya ulang kaji terus hari ni, persamaan garis lurus. Sebab siapa yang ambil NMAT dia lagi banyak, ni MAT je. Bila soalan tanya persamaan garis lurus, perkara pertama adalah, you kena ingat, Y sama dengan MX tambah C. Saya terus ulang tau. Okay. Saya pergi yang ni dulu. Di mana M ini adalah kecerunan. Okay. Bila nak mencari kecerunan, ada dua formula yang kita boleh guna. Pertama, negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ataupun yang kedua, kita menggunakan koordinat. Bila koordinat ni anak, dia mesti menggunakan formula Y2
tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, saya nak terang sikit Bila sebut pintasan, ni kata garis lurus X dengan Y. Itulah saya ada kat sini. Okay. Di sini A, di sini B koordinat dia. So kecerunan dia adalah M sama dengan negatif B bahagi A. Hanya pintasan sahaja tau. Kalau koordinat tu duduk kat sini ke, ni dekat sini saya tanda ni, kat sini ke, tak boleh, tak boleh. Hanya pintasan sahaja. Tapi kalau koordinat tak kisah, mana-mana pun boleh. Right. Kemudian kalau C ini adalah pintasan Y. Apa yang kita faham, bila kita sebut pintasan Y, nilai paksi X je adalah sifar. Kalau soalan tu suka tanya pintasan X, maksudnya nilai koordinat Y dia adalah sifar. Ni kena faham Ni adalah, kena faham lah benda ni. Basic je. Persamaan garis lurus. Bila soalan nak persamaan, syarat dia mesti tulis Y sama dengan. Y sama dengan. Tak boleh negatif Y. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya hukum kita Y sama dengan. So you all kena faham benda ni. Ya. Y sama dengan. Okey, kita balik pada soalan lah. Sebab saya terus ulang kaji je. Okey. Okey, diberi bahawa, ni kena faham ni. 1 unit mewakili 1 meter. Ni kena faham benda ni. Okey, kemudian dia kata apa? Hitung jarak dalam meter. Dia nak dalam meter. Di antara Adam dan Burhan. Okey, kita tengok Adam dan Burhan. Sini warna hijau saya. Adam kita tahulah 3 sebab negatif 3. Burhan yang kita tak tahu. Jadi daripada garis persamaan Burhan ni, Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Tambah 10, okey. Bila sampai sini, nilai kosongnya adalah nilai Y. Nilai Y. So dekat tempat Y gantikan dengan sifar, negatif 2X tambah 10. So kita pindahkan saja negatif 2X ni ke sebelah. Kita akan dapat 2X sama dengan 10. X sama dengan 5. So kita tahulah sini adalah 5. So jarak dia 3 kotak ni tambah 5 kotak ni dia akan jadi 8. So A adalah 8 meter. Inilah jawapan dia. Senang je. Okey. Tadi saya kata bila ada selari kita kena tahu kecerunan. So kita tengok persamaan garis antara Burhan dan Camelia. Berapa nilai M kita? Anak? Negatif 2. Yes, saya nak you all faham macam ni. Bila kita tulis sini negatif 2, sini tulis siap-siap negatif 2. Dekat Adam dan Dewi. Supaya you all tak tercari-cari. Mana tak payah. Okay. Kemudian, cari persamaan garis lurus. Menghubungkan Adam dan Dewi. So, saya dah bagi tip tadi. Kalau persamaan, kita mesti tulis Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M kita ni negatif 2. Negatif 2X tambah C. Nak cari C, gunalah koordinat yang ada. Negatif 3 sifar. So X dengan Y. Y sifar. Negatif 2 tempat X you gantikan negatif 3 tambah C. Akhir sekali C negatif 6. Tak boleh tinggal macam ni. Oleh itu kena tulis dulu. Y sama dengan, sebab kita balik-balik pada hukum ni, persamaan ni. Y sama dengan negatif 2X tolak 6. Barulah dapat markah penuh. Boleh faham tak? Boleh faham anak? Boleh. Okey, boleh. Okey, sekarang 3.50. Saya ingat kalau sekejap lagi 4.20 saya nak kongsi satu tips je dekat awak pasal penjamaan kalau sempat. Okey, kita pergi soalan ke-7. Ni pun saya suka. Soalan ni tak tricky sangat tau. Tapi boleh lah. Soalan ni tak tricky sangat tapi boleh. Right.
Raja menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Sebenarnya bukan dalam tempoh T saat lah. Yelah dalam tempoh T saat. Lepas tu sebenarnya sampai ke 17 ya. 17 saat. Alright. Nyatakan tempoh masa. Bila soalan tanya tempoh masa. So jawapan kita mesti dalam unit masa lah. Zarah itu bergerak laju seragam. Okey, laju seragam ni laju. Maksudnya laju dia sama. So, laju seragam dia adalah 20. So, tempoh masa dia berapa? You all just jawab ni. Berapa? Berapa dapat? 5. 5. Okey, bagus. 7 tolak 2. So, you dapat 5. 5 saat. Okey, yang ni. Tip. Nota saya seterusnya. Kalau soalan keluar benda ni, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat. Jadi pertama sekali anak, sebelum saya lupa, bila datang soalan yang macam ni, langkah pertama adalah kena kenal pasti unit. Tengok unit dia berubah ke tidak. Dan you are very lucky, awak sangat bertuah kalau soalan tu bagi unit dia tidak berubah. Unit dia sama. So MS -2. So tak ada masalah lah. Ini pun laju MS -1. Masa pun dalam saat. Tiba-tiba dia tukar dia tukar meter per jam. Apa nak buat? Saat ni perlu tukar dalam jam. So itu antara tricky awak Tricky awak. Okay. Kemudian dia kata hitung kadar perubahan laju dalam MS -2. Pergerakan zarah itu bagi tempoh 2 saat pertama. So kita tengoklah 2 saat pertama ni. So kalau kita tengok 2 saat pertama kita adalah di sini. Okay. Nota saya. Kalau soalan triple K. Apa dia? Tengok Kalau soalan tanya pasal kadar. Apalah kadar. Ada perkataan kadar. Kadar itu, kadar ini. Apa-apa saja. Penyelesaian dia mesti menggunakan formula kecerunan. Nak menggunakan formula kecerunan, K yang ketiga, kita mesti ada nilai koordinat. So, biasakan benda ni. Sebab kecerunan kita Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay. Sekarang tengok gambar soalan ni. Apakah koordinat pertama kita yang you all nampak? Apakah koordinat pertama kita yang you all nampak? Bagi tahu saya. 20. Apa dia? Tak nampak, tak dengar. 016. 016. Okey, bagus. Lagi? Apa lagi koordinat kita yang kita nampak? 220. Okey, bagus. 220. So, baguslah. Betul lah kita ikut formula ni. Kita kena ada koordinat sebab kita nak cari kecerunan. Okey, kita nak cari kecerunan. Kemudian kita tengok ni. Bila kita dapat nilai koordinat anak, langkah pertama, saya selalu pesan pelajar saya. Berlabel, labelkan X1, Y1, X2, Y2. Kenapa? Sebab saya tak nak you salah label. Ya, saya tak nak you salah label. So, saya tak maulah you buat benda yang sepatutnya you dapat markah, rugi kan. So, tak mau. So, nak macam ni. Okay. So, kita tengok balik formula kita. Kita masukkan nilai je. Y2 kita 20. Tolak Y1 kita 16. Bahagi dengan X2 kita 2. Tolak X1 kita sifar. So, kita akan dapat 20 tolak 16 dapat 4. 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. So, jawapan dia adalah 2 MS -2. Okay, pelajar tanya saya, cikgu nak tulis unit tak? Boleh tulis unit. Pastikan nak tulis unit tu, ambil balik unit yang dia tanya. Jangan pandai-pandai buat unit sendiri. You all buat unit sendiri, salah lah. Jangan buat unit sendiri. Ambil balik unit yang dia tanya. Cuma saya ada jumpalah beberapa soalan kebat
InsyaAllah ada masa kita akan kongsi beberapa contoh soalan-soalan kebat ya. So soalan kebat ni di mana Di mana saya pernah jumpa dengan pelajar saya. Tiba-tiba dia bagi soalan macam ni. Dia nak dalam meter per jam. Tak ke jadi masalah. Sedangkan dia bagi dalam saat. Jadi you all kena bahagi untuk dapatkan dalam jam. Kalau jawapan awak dalam saat, tak dapatlah markah. Jadi tolong take note dekat situ. Bila datang soalan yang macam ni. Okay, sekarang kita tengok soalan C. Okay, sebelum C, ada apa-apa nak tanya saya? Setakat ni boleh follow tak? You all check tak jawapan ni nak? Cikgu. You all check tak jawapan ni? Check. Check tau. Okay. Check. Kan senang nak spend time ni. Okay. So kita tengok soalan C. Hitung nilai T. Okay. Yang ni dia nak apa? Jarak. Jika jumlah jarak yang dilalui oleh Zara dalam tempoh 10 saat terakhir adalah 140. Okay. First anak. Ingat balik. Dia sebut terakhir. Kalau tadi 2 saat pertama. So bila terakhir kita tengok yang akhir lah. Kita tengok 17. 17 tolak 10. So dapat 7. Maksudnya 17 sampai 7. Dia nak jarak antara sini lah. Okay, saya highlight kat sini Dia nak jarak sini, sini, sampai sini. Okay. Bila dapat macam ni, kita senang je lah. Kita bahagikan kepada 2 bahagian. Okay, belajar meletak A dan B. Belajar meletak dekat sini. Okay, kita tengok A. Anak-anak tengok sini Saya bagi tips sikit Kalaulah apa-apa saja bentuk trapezium. Okay, apa-apa saja ni kita panggil trapezium lah. Macam ni. Macam ni. Okay, semua ni adalah bentuk trapezium. Sorry, saya punya lukisan tak paling cantik sikit. Pilih tuan. Bila bentuk trapezium, dia mesti ada sisi selari. Okay. Dan dia mesti ada tinggi. Kalau yang ni tak ada masalah. Tinggi dia kita tahu kat sini. Kalau yang ni tinggi dia adalah di sini nak. Di sini nilai di sini tau. Bukannya serong-serong. Tinggi tak boleh serong-serong. Tinggi tak boleh yang sengit-sengit. Semua mesti garisan tegak. Itu adalah tinggi. Alright. So kita tengok soalan. Kita tengok A. A ni kita tengok gambar raja A. Saya nak jelas sikit nak bagi you all faham. A ni adalah bentuk trapezium. Bila bentuk trapezium, kita ada 2 sisi selari. Satu sini dan satu sini. Okay, saya padam sinilah, saya nak you all nampak kan. Okay, so bila nak mencari teknik saya. Bila dekat mana markah dapat terus. Hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 10 saat terakhir adalah 140. So, saya tahu dah. Saya buat jalan kerja kat sini sebab saya senang nak bagi you all nampak gambar rajah. Luas A tambah luas B sama dengan 140. Saya jarang buat asing-asing tau. Saya buat sekali harung. Kenapa? Sekejap lagi saya nak bagi tahu kenapa. Kenapa saya buat sekali harung. Okay. A. Bentuk A adalah segi 4 adalah trapezium. Luas trapezium, kita kalau tak ingat, kita tu balik pada tadi yang saya cakap rumus kat depan tu. Tapi saya tak naklah tak lagi buang masa kan. Sekarang dah pukul 4 dah. 1/2 hasil tambah sisi selari. Sisi selari 20 tambah 16. Darab dengan tinggi. Jangan ambil 7 tolak T. Tapi mesti ambil T tolak 7. Akhir tolak awal macam ni. So T tolak 7. Kalau yang ni 17 tolak T. Jangan buat T tolak 17. Tak boleh. Ambil yang akhir tolak yang awal. Tambah. Okay. Luas B. B berbentuk segitiga. 1/2. Tapak. T tolak 17. Darab dengan tinggi 16. Sama dengan 140. You all tahu tak? You all buat jalan kerja macam ni je yang lengkap ni.
you all dah boleh dapat 1 atau 2 markah. Bergantung kepada pemarkahan. Tapi kalau you all buat asing-asing, pemeriksa kena cari satu-satu. Ya, sebab tu saya kata faham kehendak soalan. Dia nak apa. Okay. Kemudian biasanya saya memang tak sukalah. Saya pun tahu, awak pun tak suka. Ada dalam bentuk pecahan. So kita tulis dulu bagi kita nampak. 1/2 darab 36 darab T tolak 7 tambah 1/2 T tolak 17 darab 16 sama dengan 140. Okey. Cuma saya nak tekan sikit, saya takut you all terlupa. Jangan tinggal kurungan. Kalau tiba-tiba you all tulis macam ni je. 6 T tolak 7. Tak boleh lah. Dia dah jadi bentuk yang lain. Nampak kan beza? Nampak tak beza dia? Nampak. Ingat kena tidur kan? Okay. So, kena letak kurungan. Yes. Bukan Yes. 17 tolak T. Saya tulis apa? Oh, T tolak 17. Nasib baik betul. 17 tolak T. Baru je cakap tadi. Nasib baik anak oi. T tolak 7 betul? T tolak 7 betul. 17 tolak T. So, 17 tolak T. Okey. T letak kurungan tau. Okey. Okey. Mudah kita nak mudahkan dia. 2 dengan 36 kita boleh mudah dapat 18. So, kita tulis semula 18 T tolak 7. Tambah 2 dengan 16 habis potong dengan 8. So, you dapat 8. 17 tolak T. Sama dengan 140. Okey. Lepas tu, kembanglah seperti biasa. 18 you darab dengan T. You dapat 18 T. Tolak 18 darab 7. Siapa yang kira? Kira tak? 18 darab 7 berapa? 126 126. Saya tak kira ni. Saya main congak-congak je. 126 tambah 8 darab 17. 136. Okey, tolak 8T sama dengan 140. Okey, tengok Bila kita tengok sini, kita nampak 18T tolak 8T. So, kita tinggal 10T. So, 140 tolak 136. Okey, tambah 36 ni kita pindah jadi tolak 136. Tolak 126 ni kita pindah jadi tambah 126. So, you all tekan kalkulator, 10T sama dengan 130. Betul ke? T akhirnya dapat 13. Betul. Betul Siapa yang buat? Betul. T akhirnya dapat 13. Saya nak tekan 1 Kalau pemboleh ubah kita X ke macam ni T lah. T. Kalau tak ada kuasa 2, senang. Tapi kalau ada kuasa 2, kalau ada nilai tu dalam kuasa 2, okey contoh saya bagi contoh lah sebab kejap macam mana nak kecilkan sikit. Saya bagi contoh kat sini lah. Okey sorry. Kat sini T sama dengan 13. Okey. Katalah ada satu contoh kat sini. Contoh. X kuasa 2 tolak 6X tambah sorry 8 kot sama dengan sifar. So X mungkin dapat sifar 2 pula. Saya tak nak 8. Saya nak tunjukkan kat sini kata bila you all buat persamaan contoh tambah 6X. Tolak 2X. So X tolak 4, X tambah 2. X tambah 2 pula. Sekejap. Apa yang tak betul ni? Negatif 8. Okay. So, X dapat 2 nilai macam ni. Contohlah. Apa saja nilai kalau kata tinggi. Take note tinggi. Umur. Berat. Jarak. Okey, benda-benda yang macam tu. Negatif ini kita kena tulis abaikan. Sebab mana ada umur orang negatif? Ya? Tak ada. Contohlah, mana ada tinggi negatif? Orang tak panggil tinggi negatif kan? Tak ada.
Berat negatif, tak ada. So you all kena faham benda ni Kena tulis lah. Nanti kita cuba cari, ada satu tahun SPM saya tak ingat. Dia tanya pasal tinggi. Tinggi tu, murid tu dia tak buat jawapan akhir. Dia buat, oleh itu dia tak buat K sama dengan 4 contoh. Dia tak buat yang ni. Dia buat sampai sini je. Dia hilang satu markah dekat sini. So saya ingat macam tu lah. So tolong take note. Umur, tinggi, berat, apa lagi, jarak. Dia ada beberapa lagi lah yang secara logiknya tak boleh lah benda tu negatif. Masa, contoh masa kan. Mana ada masa negatif? Tak boleh. Masa negatif maksudnya apa? Patah balik. Tak boleh, tak boleh. Masa negatif tak boleh. Okay, so kena ada perkataan abaikan. Kalau pelajar-pelajar saya pun saya selalu cakap lah benda-benda macam ni. You all kena state apa jawapan akhir awak. Apa jawapan akhir awak. Tapi kalau macam soalan yang kita buat tadi tak ada masalah sebab sebab pemboleh ubah kita hanya melibatkan satu saja, tak melibatkan dalam bentuk kuadratik. Okey. Saya nak pergi pada soalan 8. Soalan 8. Okey, yang ni pun senang je sebenarnya. Okey. Saya juga sama konsep dia sama. Soalan 8. Raja 8 menunjukkan piramid dengan tapak segi 4 sama. Maksudnya semua ni sama panjang. Piramid kan? Semua sama panjang. Diberi luas tapak. Piramid tersebut ia adalah 324. Okey. Dan tinggi piramid adalah 21. So kalau kita kira tinggi dia kat sini je lah. Lebih kurang Saya nak bagi you all nampak tinggi tu. Lebih kurang tinggi dia kat sini. So tingginya piramid ni lebih kurang 21. Okey. Tinggi piramid. Duduk macam ni. Sebuah kon berdiameter 6. Jadi automatik kalau diameter, kalau kon ni jari dia adalah 3. Dan tingginya adalah 18. Tingginya adalah 18 kon. Okey. Tip saya. Hitung isi padu dalam sentimeter padu pepejar yang tinggal. Sebenarnya formula dia apa? Kita nak tulis anak, apa yang kita nak buat ni sebenarnya? Siapa yang buat? Tolong bagi jawapan sekejap kat saya. Hello. Hello. Agak-agak apa nak buat ni? Nak tambah ke? Nak tolak ke? Nak darab ke apa ni? Okey. Betul, bagus. Saya tanya tak nak bagi you all tidur. Aduh. So, kena tulis isi padu piramid. You all tulis tau. Isi padu piramid tolak isi padu kon. Sama dengan nilai dia adalah berapa yang tinggal? Sebuah diberi luas sebuah hitung isi padu yang tinggal. Okey dah, isi padu kon. Ini saja. Okey. Saya nak bagi satu formula. Tips lah. Tips lagi. Okey. Kalau isi padu, volume, isi padu formula dia adalah luas apa-apa, luas tapak ke, darab tinggi. Okey, apa saja. Sama saja, luas darab tinggi. Sebenarnya luas darab tinggi, tak semestinya luas tapak lah. Luas keratan rentas darab tinggi. Itu sama. Isi padu, luas darab tinggi ataupun luas keratan rentas. Kenapa saya bagi tip ni? Kejap lagi saya ajar. Darab tinggi. Okey, kita tengok sini. First anak. Pertama, isi padu piramid tolak isi padu kon. Jangan tulis asing-asing. Tulis isi padu piramid dulu, sekejap lagi baru tulis isi padu kon. No. Tak payah. Okey. Isi padu piramid adalah, formula dia adalah apa kalau kita ingat? 1/3 darab 1/3 darab luas tapak. Saya tulis dulu formula. Tapak. Okey, darab tinggi. Okey, saya buat T lah tinggi. Isi padu kon 1/3 pi J kuasa 2T. Saya tulis je yang ni dulu. So you all pun tulis. Okey. Nampak tak dia dah bagi luas tapak kita 324. So 1/3 darab 324 darab dengan tinggi 21. Tolak. 1/3 darab 22/7 darab jejari kita. Tadi diameter dia 6. So jejari 3 kuasa 2.
darab tinggi 18. You tahu tak? You buat benda ni, tulis macam ni saja 2 markah tau. Okay, 2 markah. So, hanyalah tekan kalkulator, you all tekanlah you all boleh simplifykan 3 darab 7, selesaikanlah macam tu 3 dengan 6, contoh, selesai. You all kira dah kalkulator, you all akan dapat 2098.29 cm padu. Betul ke tak betul? Dapat tak? Betul. Dapat. Dapat kan? Jadi kena faham. Okey. Sekarang saya nak share dengan awak. Kenapa tadi saya cakap tolong ingat benda ni. Contoh saya tak pandai melukis tapi saya harap you all nampak lah saya nak lukis. Okay. So ini adalah lebih kurang macam ni lah. Dia ada kon, dia ada bentuk trapezium. Dia bagi luas keratan rentas. Luas keratan rentas bagi trapezium. Contohlah dia bagi luas keratan rentas dia adalah 40. Luas dia 40 kuasa 2. Kuasa 2 pula dah. 40 cm kuasa 2. Sekejap padam siap. Company pula. Luas keratan rentas ataupun 40 cm kuasa 2. Lepas tu dia bagi tinggi, katalah T. Contoh dia tak bagi tinggi berapa kan. Lepas tu dia bagilah, kita kira isi padu kon, kita dapat 125 cm padu. Contoh, dia kata cari nilai T apabila isi padu gabungan ni adalah 200. So, berbaliklah guna balik formula ni, luas keratan rentas. You tak perlulah nak cari lagi sebab luas trapezium you dah ada. Saya nak tekankan kat situ. Kalaulah luas trapezium dia tak bagi, dia tukar pula, dia tak bagi, dia tukar macam ni. Okay. Dia katalah sini panjang dia 6, sini panjangnya 8, okey. Lepas tu dia kata tingginya adalah 10, contoh. So, awak kena cari dulu luas keratan rentas bagi trapezium. Dah dapat luas trapezium ni, barulah you darab dengan, sini lah dia bagi, biasanya sini lah dia bagi 10, contoh. You darab dengan yang selebihnya. So, kena faham perkataan luas keratan rentas. Sebab tu, bila belajar atau nak jawab soalan matematik, kena baca soalan. Bahagian mana dia ambil sebagai luas keratan rentas? Kadang-kadang mana nak takut dia nak tukar, dia tak ambil pun yang trapezium ni, dia ambil yang depan ni, bahagian segi 4. So, kena baca soalan ya, kena baca soalan. Alright, ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya pergi soalan 9? Okay, kita pergi soalan 9 Soalan 9, saya nak share satu pengalaman. Saya pernah marking satu kertas ni, pelajar tu, dia tertukar. Dia tertukar formula perimeter dan luas. You all jangan salah tukar tau. You all jangan tukar. Mungkin dia rasa tiap-tiap tahun cikgu cakap A tu perimeter, B tu luas. Ada satu tahun tu, luas tu jadi soalan A. B tu jadi soalan perimeter. Habis dia, tak dapat markah, rugi markah. Okay, saya bagi tips. Kalau dalam bulatan, apa-apa saja yang melibatkan bulatan, biasanya perimeter, kita akan guna formula 2 pi j. Ataupun, kalau luas, kita akan guna formula pi j kuasa 2. Macam mana kita nak ingat? Kita ingat yang macam ni. Pi j kuasa 2 ada kuasa 2. So, unit dia mesti melibatkan kuasa 2. Sama ada cm kuasa 2, m kuasa 2, tapi jaranglah m tu besar sangat. Ya. So, kalau kuasa 2 unit dia, gunalah formula yang ada kuasa 2. Faham kat situ? Kalau tak ingat lah, nak baca, nak guna mana satu ni cikgu? 2 pi j ke pi j kuasa 2? Tengok unit, tengok unit sini. Oh, cikgu cakap luas cm kuasa 2. Bila kuasa 2, so kita gunalah formula pi j kuasa 2. Jadi tak adalah kita salah lagi formula kita. Right. So kita patah balik, kita tengok balik soalan. Alright, soalan dia. Terdapat ni. Dalam rajah OABC,
O, A, B, C yang besar ni ialah sektor bulatan berpusat di O dengan garis lurus BOC. Okey, BOC ialah diameter bagi sektor tersebut. So kita tahulah ini adalah jejari kan. Jejari. Okey. Terdapat sebuah semi bulatan EODC berpusat di E. Okey. Dan sebuah segitiga anak. Segitiga bersudut tegak. So kita tahu sudut tegak 90. Terdapat segitiga bersudut tegak di dalam sektor itu. Diberi, okey soalan, OA sama dengan 7. Kalau sini 7, sini akan jadi 3.5, 3.5 sebab 7 bahagi 2. Okey, perimeter kawasan yang berlorek. Saya tengok highlighter saya. Kawasan berlorek. 1. Lepas tu 2 semua ni. Lepas tu 3 dan 4. Ada 4 yang kita kena cari nilai. Tengok lagi sekali 1. Saya lorek 1. Panjang AB berentas. 2. Panjang lengkok ABC yang besar. 3. Panjang lengkok yang kecil ni, CDO ni. Dan 4. Okey. 4 kita dah ada nilai 7. Sekarang kita nak cari 1. Nak cari 1. 1 nampak tak segitiga bersudut tegak. So nak cari ukur lilit yang pertama. Saya buat satu-satu sebab saya nak bagi you all nampak. 7. So formula dia adalah 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okey, Pythagoras theorem. Sama dengan soalan penaklukan matematik yang kita buat tadi. Ya, sama dengan soalan yang kita buat tadi. So you all akan dapat, bila tekan kalkulator, you all akan dapat 9.899. Biasanya saya, kalau tanya saya akan ambil 3 tempat perpuluhan. Kecuali lah soalan tu nak 2 angka bererti. Contoh, dia dah bagi syarat 2 tempat perpuluhan, barulah saya ikut. Tapi kalau tanya saya akan ambil 3 atau 4 perpuluhan. Okey, yang kedua, kita nak cari panjang lengkuk. Bila panjang lengkuk, kita akan gunakan formula 2 pi j. Okey, kita tengok sudut. Semua sudut lengkuk dalam ni. Sudutnya adalah 270 darjah. So, yang kedua 270 darjah per 360 darjah darab 2. Darab pi 22 per 7. Darab jejari you adalah 7. Kejap lagi saya ajar teknik tekan kalkulator. Ketiga, semi bulatan ataupun sudut dia adalah 180. So 1/2 lah saya terus buat 2 pi j. J kita 3.5. Dan yang keempat kita dah ada nilai 7. Okey. Kalkulator. Cikgu, macam mana nak kira dengan cepat? Saya tekan on kalkulator. Kita tengok, saya nak tekan yang bahagian soalan kedua Kita tengok yang kedua, kita ambil semua yang atas. Buka kurungan. 270 darab 2 darab 22 darab 7. Tutup kurungan. Bahagi, sebab per kan, bahagi, buka kurungan. Bawah you ada 360 darab 7. Tutup kurungan. So you all dapat tekan sama dengan 33. So terus tulis 33. Tak payah pening-pening kepala. Okay? So kaedah yang sama untuk soalan nombor 3, untuk jalan kerja nombor 3. So saya tak ingat nombor 3 ni dapat berapa? 11 ke? 11 kan? Betul. 11. 11 kan? Okay. So bila 11 kalau you all kira. So bila soalan dia tanya perimeter, so kita tambahlah semua nilai ni dan kita akan dapat nilai kita adalah 60.899 atau siapa yang buat 60.90 juga diterima.
Okay. Siapa nak screenshot boleh screenshot. Siapa yang nak salin, nak check boleh check sekarang. Saya bagi masa sekejap dalam 2-3 saat. 2-3 saat je. Okay, ada apa nak tanya saya untuk bahagian ni? Tidak ada. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada kita pergi pada soalan luas. Okay, apa nak buat? Saya padam balik Okay. Soalan luas. Luas dalam kawasan yang berlorek. Okay, senang je lah. Apa kita nak buat? Kita cari luas semua, kita tolak luas segitiga dan kita tolak luas semi bulatan. Teknik dia sama juga. Luas sektor, tolak luas segitiga, tolak luas semi bulatan. Ni juga tips lah. Kalau dalam exam tak nak tulis panjang-panjang kan, buat bentuk ni. Pemeriksa tahu, segitiga, semi bulatan, dia tahu. Okay. So, luas sektor kita ada sudut dia 270 per 360 darab pi 22/7 darab dengan jari kuasa 2. Okay. Buat kurungan. Luas segitiga 1/2 darab 7 darab 7. Anak, kalau segitiga jangan darab hipotenus. Sebab formula segitiga adalah setengah darab dengan tapak darab tinggi. Jangan darab dengan hipotenus. Jangan darab hipotenus. Okey. Kemudian tolak luas semi bulatan 1/2 pi 22/7 darab dengan pi j kuasa 2 3.5 kuasa 2. Nampak awak buat macam ni saja 2 markah tau. Tak nak ke dapat 2 markah terus je buat satu baris. Okey, you all tekanlah kalkulator. Siapa yang buat? Cari kat saya sekarang. Berapa jawapan? Tolong bagi tahu saya apa jawapan dia. 21.75. Okey, ada orang lain dapat jawapan lain? Ada orang lain dapat jawapan lain? Ada tak yang dapat macam ni? 287/4 atau 71/3/4. Jadi mana-mana jawapan diterima. Okey. Kalau awak tanya saya, cikgu prefer yang mana? Pengalaman saya suka dalam bentuk pecahan. Ya, tak kisahlah sama ada pecahan tak wajar ataupun pecahan nombor bercampur. Kenapa? Sebab kalau awak dah bundarkan awal-awal, ini bernasib baik tau. Nombor dia tak banyak. Kalau awak bundar awal-awal, saya takut pembundaran itu salah. Bila bundar tu salah, jawapan akhir akan salah. Dan saya nak bagi tahu awak lagi satu, sementara lah saya bercakap dengan awak ni, belajar menulis semua soal langkah kerja, cara dia macam saya buat. Jangan 22/7 tukar 3.142. Jangan buat macam tu. You all buat semua ni panjang, you all terus dapat markah K2 dalam matematik kita panggil K2. Dia panggil kerja 2 lah. Latihan you dapat 2 markah dan yang akhir you akan dapat N1, 3 markah. So saya tak nak you all hilang markah macam tu saja untuk soalan yang sangat mudah macam ni. Okey, saya nak pergi soalan 10. Kalau saya relate dengan soalan trial kita baru ni, saya rasa soalan trial kita agak mencabar lah ya. Betul. Tapi macam tu lah, kena buat latihan banyak. Okey, saya nak you all faham macam ni tau. Bila dalam kebarangkalian, awak kena faham ada ayat-ayat yang tertentu. Tanpa penggantian, dimasukkan semula. Ayat-ayat tu lah. Dikeluarkan dan dimasukkan. So ayat-ayat tu awak kena faham. Sebab itulah soalan trial baru ni
majoriti salah saya rasa. Sebab tak faham ayat tu. Tak faham ayat tu. Tapi tak apa. Hari ni salah, is okay lah kan. Jangan batu SPM sebenar. Okey. 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu dan huruf-hurufnya dicatat. Okey. Anak, sebelum saya lupa, bila ada ayat senaraikan ruang sampel, cara senaraikan ruang sampel adalah mesti ada tata tanda set. Mesti ada huruf lah, koma, huruf, koma, huruf, koma. Okey. Ada pelajar tanya saya, bila dia kata dia ambil 2 keping kan, CO, CV, CI, you mungkin dapat CD, you mungkin juga dapat O, tak boleh OC. Sebab apa? O dengan C dengan O adalah sama. So, OV. You mungkin dapat OI. You mungkin dapat OD. Okay. V pula. You takkan dapat VC sebab VC sama dengan CV. VO sama dengan OV. So, you akan dapat VI. You akan dapat VD. Dan you akan dapat ID. So, kena tutup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ada pelajar dia tanya saya, cikgu, buat macam ni boleh tak? Okay, tak ada kurungan. Saya tak berani nak cakap boleh atau tidak boleh. Tapi kalau awak tanya saya suggest cara jawapan seperti saya. Tapi kalau awak tanya saya macam ni, C, O, C, V. Boleh tak cikgu? Boleh? Boleh? Tapi kalau macam ni, C, O, C, V, C, I. Nampak tak beza dia apa? Dia tak ada ni. Dia tak ada ni. Tak ada koma. Tak boleh. Faham? Koma kat sini pun terlebih tak boleh. Tak boleh lah. Ataupun tak ada pembuka penutup. Tak boleh. Tak boleh. So mesti biasakan menjawab dengan betul. Okey, satu lagi. 24. Dua-dua diterima. Boleh, tak ada masalah. 2,4 boleh, 24 pun boleh. Boleh Faham benda tu? Okey. Cara penulisan ruang sampel. Okey, soalan 10B. Senaraikan semua kesudahan peristiwa. Nampak tak ayat senaraikan? So mesti senaraikan lah. Sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Maksudnya dia tak mahu huruf vokal. Huruf vokal kita adalah O dan I. So, senaraikan dekat saya sekarang. Apa you all dapat? Sementara saya dapat azan ni kan. So you all jawab jap. Sebab tengah azan sekarang. Kat rumah saya tengah azan
Okay, itu saja daripada saya. Bye. Okay. Alhamdulillah saya dekat rumah saya dah habis azan. Okay. So kan kita boleh mula balik? Boleh? Boleh. Boleh kan? Okay. Sebelum saya lupa, cuba tengok link whiteboard tu. Okay, sebenarnya saya boleh nampak lah you all punya whiteboard kat sini. Okay, saya Alhamdulillah ada beberapa orang student ni, 4, 16, 8, 4, 12, 22 orang. Okay, tahniah 22 orang yang dah masuk dalam whiteboard saya. Cubalah jawab. Kejap lagi kita bincang. Saya nak pergi dulu kepada apa? Kita punya OneNote. Okay, sekarang nampak tak OneNote saya sekarang? Nampak. Okay, kita continue dulu sebab sekarang dah 4:30 tau. Okay, alright. So, senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian huruf konsonan. Huruf konsonan sekurang-kurangnya 1 huruf konsonan. So, kita ada 1 sebab kita ada O tu vokal, tak apalah. 1, 2, 3, 4, 5. Ni OI boleh tak OI? Anak-anak OI boleh? Tak boleh sebab dua-duanya adalah huruf vokal kan. So 5, 6, 7, 8 dan 9. So kita ada 9/10. Tapi nak dapat markah 2 markah ni 2 markah. Nak dapat 2 markah, so you all kena tulis semula CO, CV. You all tulis semula 99 ni sampailah ke ID. Tutup. Barulah you all tulis 9/10. Jangan tidak senaraikan. Kalau tak senaraikan nanti bahaya. Okey. Kemudian, okey. Kedua, yang ni B2. Kedua-dua kad dipilih bukan huruf vokal. Jadi dia nak dua-dua bukan huruf vokal. So, kita ada huruf apa nak? Cuba you all senaraikan dekat saya sekarang. Yang kedua-duanya bukan huruf vokal. Apa dia? Siapa yang buat? Apa dia?
CV. Okay, CV lagi. CD. D. Okay, lagi. ID. VD. ID tak boleh. I huruf vokal. VD. VD kan. Biasa kita ada 3 lah. So cara kita menulis macam biasa lah saya tulis kat sini lah. CV, CD dan VD. Tutup kurungan. So you dapat 3/10. Okay. 3/10. Sangatlah mudah sebenarnya. Okay, saya nak pergi kepada soalan terakhir. Kertas 2 bahagian A. Soalan nombor 11. Okay. Yang ni, alang-alang lah dah masuk matriks. Saya buat ulang kaji sikit. Okay, untuk matriks. Apabila sesuatu matriks, apa saja matriks, didarab dengan sebarang identiti, dia akan menghasilkan matrik tersebut. Kena faham Apabila sesuatu matriks didarabkan dengan songsangannya, akan menghasilkan identiti. Bila ada saja perkataan identiti ataupun dia guna satu sifar satu, automatik kita nak mencari satu matrik lagi, kita mesti menggunakan kaedah songsangan. Ini kena faham. Okay. Kalau words, kalau nota atau kalau soalan kata tidak, tiada songsangan. Formula dia adalah AD tolak BC sama dengan sifar. Memang tak ada yang lain dah. Alright. So, soalan 11A. Diberi matrik. Nyatakan nilai X sekiranya P tidak mempunyai songsangan. Okey, tip saya sama je. Bila nak buat AD tolak BC, kita terus buat anak panah. Alah, anak panah saya terbesar kat sini pula. Kita terus buat anak panah. Sekejap. So, AD tolak BC sama dengan sifar. Kalau anak murid saya tak buat anak panah, saya ketuk tangan. Karena biasa buat anak panah. 4 darab 6, 24. Tolak X darab 3, you janganlah tulis X3 macam ni tau. Aduh, you janganlah tulis macam ni nak. X darab 3, 3X. 3X sama dengan sifar. So, you all selesaikan. X sama dengan 24. Okay, X sama dengan 8. So, you all akan dapat nilai X sama dengan 8. Okay. B, tip saya. Dia dah bagi X dengan Y dah. Senang dah ni sebenarnya. Okay. Adi dan kawan-kawannya ingin membeli X set snack plate dan Y set dinner plate. Jangan lapar pula Jumlah, okay. Ayat ni. Jumlah, bila jumlah, tambah. Jumlah bilangan set yang dibeli ialah 9. So, kita tengok set. Set kita X, Y. So, kita punya persamaan adalah, saya buat kat sini. X tambah Y sama dengan 9. Jumlah harga. Dia sebut harga. So, kita tengok harga. Kita ada 12. 12 apa? 12X. Kita ada 16. 16 apa? 16Y. So, 12X tambah 16Y sama dengan 128. Menggunakan kaedah matriks. Anak, kalau soalan tanya kaedah matrik, tips yang paling mudah dan saya tak nak you all hilang markah. 4 step. Mesti ada 4. 1, 2, sama dengan jangan lupa yang ketiga dan keempat. Mesti ada 4-4 ni. Yang pertama, X. 1X tambah 1Y sama dengan 9. Tengok cara saya menulis. Lepas tu kita ada apa? 12. 12X. X dah ada. Tambah 16Y sama dengan 128. Saya banyak sangat jumpa pelajar, dia tak tulis sama dengan, ya Allah ya Tuhanku. Bila dia tak tulis sama dengan, sampai ke hujung, kosong markah. Faham tak? Sebab tu saya tak mau you all buat salah benda tu. So benda tu simple je. Saya rasa macam nak tulis je kat budak ni. Kenapalah kau tak tulis sama dengan? Ya, rugi markah.
So, kena ada sama dengan. Ni saya tegur ni, benda yang you all selalu buat tau. Okay. Jadi, kita nak cari XY. So, kita tulis XY. Anak mesti belajar letak anak panah. Okay. 1/1/16. Itu tujuan anak panah. Maksudnya yang 1 ni darab 16 dulu. Tolak. 1/12. Okey, tak habis lagi ni. Anak panah ni selain daripada darab, dia akan bertukar tempat. 16, 1. Yang tak bertukar tempat ni positif, dia akan jadi negatif 1. Kalau 12, dia akan jadi negatif 12. Warna merah lah pula. Tak apalah. So, 9/128. Okey. Tengok saya punya perkongsian. Sama dengan 1/4, 16, negatif 1, negatif 12, 1, 9/128. Okay, sorry. Cikgu tinggal macam ni je. Tinggal sampai macam ni je. Tapi, okay, saya bagi. Tekan calculator. Calculator on. Okay. Ini adalah guna persamaan. Kita ada unknown So mod 3 kali. Pilih EQN 1. Okay, unknown kita 2. A1 tengok dekat X. X yang pertama. Nilai dia 1. B1 tengok dekat Y. Positif 1. So 1 lah. C tengok 9. Okay. A2 12. 12. Okey, Allah. 12. B2 16. C2 1 2 8. Okey, awak dapat X 4 dan Y 5. Okey. Untuk perungan Okey. So, daripada kalkulator awak dapat X 4 Y 5. Ni saya tulis sini dulu. Jadi cara nak menulis XY 4, 5. Oleh itu, X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Okey, anak tengok sini macam mana permarkahan diberi. Dia kata 6 markah kan? Mana-mana persamaan yang betul 1 markah. Okey. Penulisan metrik 1 markah, 2 markah. Okey. Kemudian dekat mana lagi? Dia akan bagi dekat sini, dekat sini, dekat sini. 5 markah. Tapi permarkahan ini berubah-ubah. Cuma saya nak tekankan dekat awak semua. Okay. Selama saya marking, ni ni. Wajib tulis. Wajib. Sebab dia ada 1 markah. Ni, lagi wajib. Sebab setiap nilai X dan Y memberi 1 markah. Cikgu, katalah, dia tak tulis yang ni cikgu, dia tulis sampai sini je. Dapat markah dekat X dengan Y? Tak dapat markah. Faham Tak dapat markah. Kalau dia tulis yang ni je, tak dapat markah. So, dia mesti tulis XY sama dengan 4, 5. Mesti tulis baru tulis dekat sini. Okey. Cikgu, dia tulis yang ni je. Yang ni dia tak tulis pula. Dapat markah tak? Dapat. Tapi, hilang 1 markah. Okey, hilang 1 markah. So, hari ni awak dah belajar saya 11 soalan. Saya harap awak fahamlah. Ya, awak faham. Dan tahu macam mana apa yang penting bila nak jawab soalan kertas 2. Ya, saya harap awak faham. Dan saya dah ulang dah pun beberapa topik. Walaupun ada setengah soalan-soalan tu, saya dah ulang tips-tips macam mana nak menjawab, teknik menulis dengan betul. Teknik pengiraan yang betul, cara menulis persamaan yang betul. Saya dah kongsi dengan awak semua. Okey. Setakat ni, 11 soalan. Ada apa-apa nak tanya saya? Nak, tak ada apa-apa nak tanya saya ke? Tak ada juga. Okey. Saya tak dengar. Okey. Kita tengok pada kita tengok pada whiteboard. Okay, bye. Assalamualaikum.